0191037003. Okey, hari ni saya akan menerangkan tentang ibadat haji qiran bersama dengan rakan-rakan saya lah. Okey, tapi sebelum tu saya akan beritahu tentang definisi haji. Okey, haji dari segi bahasa bermaksud mengunjungi tempat yang mulia. Manakala daripada segi syarak mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah kerana mengerjakan ibadat tertentu pada masa tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey, dalam perkara juga ada disebutkan dalam dalil Al-Quran dan As-Sunnah tentang kewajipan haji, iaitu dalam surah Ali Imran ayat 97 Allah berfirman walillahi ala an-nasi husnul baiti man istata'a ilahi sabil. Okey, maksud dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Okey, dalam rukun Islam yang kelima juga ada menyebut tentang seseorang itu perlu diwajibkan untuk pergi ke haji, pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji bagi sesiapa yang berkemampuan. Tapi untuk orang yang tak mampu, mereka boleh buat aktiviti tak mampu sekarang. Lepas tu kalau dia nak buat haji pada masa yang akan datang, tapi dia pula mungkin uzur ataupun dah meninggal dunia, jadi dia boleh minta orang lain untuk buat haji dia lah. Maksudnya kat sini orang tu akan minta seorang akan upah orang lah. Jadi haji tu akan disebut sebagai upah haji. Okey, syarat-syarat untuk pergi ke haji, untuk buat haji ialah yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, keempat merdeka, dan yang kelima berkuasa. Okey, berkuasa tu maksudnya macam tadi yang bagi orang yang berkemampuan, tapi kalau tidak kemampuan mungkin dia boleh buat lain kali ataupun dia boleh minta orang ataupun upah orang lah untuk buat haji dia. Okey. Okey, dalam tugasan kami akan menerangkan tentang haji qiran. Okey, jadi haji qiran ini bermaksud ibadat haji yang dilaksanakan atau dikerjakan secara serentak. Okey, hal ini adalah bermaksud seseorang yang mengerjakan ibadat haji dan umrah secara serentak dengan sekali atau dua kali niat untuk dua pekerjaan, tetapi diharuskan membayar dam. Okey, dam tu adalah denda. Okey, jadi itu adalah pengenalan bagi haji qiran. Okey, so kita akan teruskan ke cara-cara pelaksanaan haji qiran lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Zulaikha binti Muhammad Afzal Mizam, nombor kad matrik I191034050. Saya akan membutakan tentang cara pelaksanaan haji qiran. Yang pertama, kita pergi kepada bersuci, memakai pakaian ihram dan sembahyang sunat ihram. Sebelum berniat ihram, jemaah disunatkan mandi sunat ihram dengan niat sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Selepas mandi sunat ihram, pakailah pakaian ihram dan disunatkan berwarna putih dan mendirikan solat sunat ihram 2 kali. Okey, kita pergi kepada niat. Sebelum berniat, hendaklah menyempurnakan amalan-amalan sunat berihram dan tempat berniat adalah di miqat yang dilaluinya atau sebelumnya. Niatnya ialah nawaitu hajjawal amrata wal hajaratu bihima lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku mengerjakan haji dan umrah dan aku berihram dengan kedua-duanya kerana Allah Ta'ala. Okey, kita pergi kepada yang ketiga, iaitu tawaf qudum. Okey, tawaf qudum ialah tawaf selamat datang yang disunatkan bagi mereka yang mengerjakan haji ifrad dan haji qiran atau sekadar menziarahi Makkah dan sunat dilakukan. Okey, antara niatnya adalah Allahumma inna uridu tawafa baitikal harami sab'ata ashwatin tawafa qudumi lillahi ta'ala. Maksudnya, ya Allah, aku hendak tawaf Baitullah Al-Rahman 7 keliling tawaf qudum kerana Allah Ta'ala. Okey, kita pergi yang keempat, iaitu sa'i haji. Okey, sesudah tawaf qudum, jemaah haji boleh mengerjakan sa'i, iaitu berulang alik sebanyak 7 kali di antara Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Perkara ini tak perlu mengulangi sesudah balik dari Mina selepas tawaf ifdah kelak. Okey, kita pergi kepada setelah tawaf qudum dan sa'i ni, jemaah haji tidak boleh sesekali bertahallul dan tetap dengan keadaan ihram. Perkara ini bermaksud tak boleh melakukan apa-apa yang dilarang dalam tempoh berihram. Contohnya macam pegang haiwan, bunuh haiwan, basuh tubuh, macam tu.
Apabila tiba hari ke-8 Zulhijjah, kebanyakan jemaah haji akan pergi ke Arafah. Mereka tidak lagi dikehendaki untuk membandi sunat atau membaharui niat dan hanya membaca talbiyah sebanyak yang boleh dilakukan. Okey, kita pergi kepada wukuf yang kelima. Semua jemaah haji berkumpul di Arafah pada 9 Zulhijjah setelah gelincir matahari, iaitu masuk waktu zuhur. Maka masuklah waktu wukuf. Akhirnya waktu wukuf setelah terbit fajar subuh pada 10 Zulhijjah. Okey, kita pergi yang ke-6, iaitu mabit di Muzdalifah. Mabit ni maksud dia bermalam. Okey, pada kebiasaannya selepas salat Isyak, jemaah haji akan bertolak secara berperingkat dari Arafah menuju ke Muzdalifah untuk bermabit. Waktu mabit bermula dari selepas separuh malam Zulhijjah. Ketika berada pada masa tersebut dikira telah memadai dan tertunai kewajipan bermabit di Muzdalifah. Yang afdalnya berada di Muzdalifah sepanjang malam hingga terbit fajar. Okey, waktu bermabit di Muzdalifah ni disunatkan untuk mengutip 7 biji anak batu untuk melontar di Jamrah Kubra bagi tujuan menghasilkan tahlul awal. Sebanyak 63 biji batu lagi untuk melontar di 3 jamrah pada hari-hari tasrik, iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah boleh dikutip di Mina. Okey, kita pergi kepada yang ketujuh, iaitu melontar Jamrah Kubra. Okey, masa waktu melontar Jamrah Kubra ni adalah bermula selepas separuh malam 10 Zulhijjah dan berakhir waktu melontar adalah sebelum terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. Okey, kita pergi yang seterusnya, iaitu yang ke-8, iaitu tahallul. Setelah selesai melontar, jemaah haji boleh melakukan tahallul awal dengan bercukur atau bergunting rambut, sekurang-kurangnya 3 helai atau dengan bertawaf dan sa'i sekiranya tidak dilakukan selepas tawaf kudum. Okay, setelah itu jemaah haji boleh memakai pakaian biasa dan tidak ada lagi larangan melainkan bersetubuh, mukadimah persetubuhan berkahwin, mengawinkan orang dan menjadi wakil kahwin sehingga selesai tahlul tani. Okay. Yang ke-9 ialah bermalam di Mina dan melontar ketiga-tiga zamrah. Pada malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah, jemaah haji diwajibkan mabit, iaitu bermalam di Mina. Pada hari tersebut diwajibkan juga melontar ketiga-tiga zamrah, iaitu Sugra, Wusta dan Kubra, bermula selepas gelincir matahari, iaitu setelah masuk waktu zuhur, atau selepas fajar, iaitu setelah masuk waktu subuh. Okay, yang ke-10 iaitu tawaf ifadah. Okay, pada 13 Zulhijjah, selepas melontar, semua jemaah haji balik ke Mekah dan hendaklah melakukan tawaf ifadah dan sa'i jika ianya belum melakukan sa'i selepas tawaf kudum. Okay, tawaf ifadah pula perlu dilakukan oleh jemaah haji setelah masuk waktunya, iaitu bermula selepas separuh malam Zulhijjah. Sekiranya tidak dilakukan sama ada sengaja ataupun tak, maka ianya tidak sempurna hajinya. Okay, yang ke-11 iaitu bercukur atau bergunting. Jemaah haji yang tidak bercukur atau bergunting setelah melontar Jamrah Kubra, mereka dibolehkan bercukur atau bergunting rambut sebelum atau selepas tawaf ifadah. Dengan ini sempurnalah ibadah haji. Okay, yang last sekali iaitu yang ke-12, iaitu tertib pada kebanyakan rukun. Bermaksud rukun-rukun haji kiran hendaklah dilakukan mengikut tertib atau ikut susunan cara mengerjakan dan barulah sempurnanya haji tersebut. Okey, itu saja daripada saya. Kita pergi kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah Mazli binti Ramli bernombor metrik I1910790. Okey, dalam bab ini saya akan menerangkan sedikit berkaitan dengan pengalaman dalam penyediaan tugasan ini. Yang mana pengalaman dalam penyediaan tugasan ini, yang pertama semestinya kita dapat mengetahui apa itu maksud haji kiran dan apa cara pelaksanaan yang sesuai untuk dilakukan oleh para jemaah haji berkaitan dengan haji kiran. Yang mana haji kiran ini merupakan salah satu cara yang dapat membantu para jemaah haji dengan mudah, dan haji kiran juga menjelaskan bahawa haji kiran merupakan himpunan antara haji dan umrah dalam satu pengalaman musafir dengan satu niat dan dari mikot yang ditetapkan. Yang pertama. Yang kedua adalah kumpulan kami dapat mengetahui jenis-jenis haji yang mana haji mempunyai pelbagai haji, iaitu haji fardu, haji qada, haji sunat dan haji qada yang mempunyai cara pelaksanaan yang tertentu dan dapat mengetahui perbezaan ketiga-tiga haji. Yang ketiga, kumpulan kami juga mengetahui bahawa haji kiran ini mempunyai kebaikan, yang mana
Haji Kiran dapat memberi kesenangan dan kemudahan kepada para jemaah haji, yang mana para jemaah haji dapat mengambil masa yang singkat untuk mengerjakan haji, akan tetapi para haji dikenakan dam. Yang keempat adalah pengalaman yang diperolehi dalam penyediaan tugasan ini adalah kemudian kami dapat mempelajari beberapa nilai yang boleh diaplikasi dalam kehidupan, yang boleh menambah ilmu pengetahuan berkenaan haji dan dapat berkongsi ilmu itu dengan individu yang lain, kerana tidak semua individu mengetahui tentang berkaitan dengan ilmu haji kiran ini. Yang kelima adalah dapat memberi pengalaman yang paling penting adalah pengalaman kami untuk mengatasi masalah kekangan untuk mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan haji kiran, yang mana haji kiran ini tidak semua masyarakat mengetahui cara untuk melaksanakan haji kiran, dan kami terpaksa, kumpulan kami juga terpaksa mencari individu yang yang mempunyai pengalaman ataupun info yang sangat kuat berkaitan dengan haji kiran. Di samping itu dapat memberi pengajaran kepada kami untuk supaya tidak putus asa untuk menyiapkan tugasan ini. Apa yang dapat disimpulkan dari tugasan ini adalah kami dapat mengetahui sedikit berkaitan dengan ilmu haji kiran dan dapat berkongsi dengan masyarakat lain, dan diharapkan masyarakat lain dapat memahami apa itu haji kiran berkaitan dengan haji kiran inilah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Akan diteruskan kepada pembertangan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahidah binti Syarizam, nombor bukan metrik I19103-793. Saya pula akan menerangkan kesimpulan bagi keseluruhan haji kiran ini. Secara keseluruhannya, bagi mendapatkan haji yang terbaik, kita perlu ada inisiatif sendiri seperti membuat kajian terperinci, berbincang dan menerima pengalaman dengan mereka yang pernah menunaikan haji. Daripada kajian itu kita boleh membuat ataupun menjalankan ibadah haji dengan terbaiklah, dengan skala kita menimba ilmu pengalaman daripada orang yang pernah pergi haji. Khususnya bagi haji kiran ini, ibadah haji dan umrah dikerjakan secara serentak. Apa yang kawan saya bentangkan tadi tu, itulah maksud dia haji kiran, ibadah haji dengan umrah dikerjakan dengan serentak. Dan haji ini akan dikenakan dam. Dam tu lebih kurang seperti denda. Berhubung dengan kebolehan mengenakan haji kiran ini, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa mengerjakan haji umrah kiran, maka sah dikerjakan satu tawaf dan satu sa'i sahaja untuk kedua-dua haji dan umrah itu. Itu daripada riwayat Tirmizi. Apa yang saya nak katakan di sini secara keseluruhan, haji kiran ini mempunyai kebaikan dan kekurangan. Kebaikannya ialah dapat memberikan jemaah haji kesenangan ataupun kemudahan kepada mereka dalam mengerjakan ibadah haji dan umrah secara serentak. Maksudnya dia memudahkanlah jemaah tersebut untuk melakukan serentak ibadah haji dengan umrah. Seterusnya dapat mengambil masa yang singkat untuk mengerjakan haji dan umrah bagi terhadap jemaah haji. Maksudnya dah disingkat, maksudnya masa singkat untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah sekaligus ataupun serentak. Mengambil masa yang singkat. Kekurangannya pula ialah apa yang saya cakap tadi, jemaah haji yang melaksanakan haji kiran akan dikenakan dam, iaitu dipanggil sebagai denda dalam haji. Kalau sesiapa jemaah haji yang akan menjalani ibadah haji kiran, mereka akan dikenakan dam. Itu saja dari kumpulan kami. Sekiranya ada kesilapan atau kekurangan, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.